Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara dan saudari? Tuan Hutan buat live memang kena mesti. Okey. Hari Ahad petang-petang kita nak buat apa lagi? Kita sembang lah. Kan? Tuan, kenapa tak boleh kencing di banir pokok? Soalan yang bagus akan dijawab sebentar lagi. Salam tuan, cerita kisah tuan lapor diri tu sonok dengar. Lambang kat lengan salah. Betul, kena sabotaj. Saya 8 brigade Jongsuk pakai lambang kapak. Lambang kapak tu 6 brigade. Bodoh, kena sabotaj. Kena sabotaj. Nak buat macam mana? Gambar ustazah tuan, barulah tuan tak nakal. Oh, tak boleh. Laki kau tak nakal, dia jadi lain. Kak Ngah soltak gambar dia kat belakang. Bini soltak, takkan kita nak dengar cakap bini. Kita kena dengar cakap diri kita. Bini kena dengar cakap kita, bukan kita dengar cakap bini. Gambar kat Gunung Jerai tu. Okey, tadi soalan apa dia? Kenapa tak boleh kencing dekat banir? Gambar Baby Shima. Banir pokok ni ada beberapa sebab. Okay. Yang pertama adalah untuk menghormati makhluk-makhluk lain. Pokok tu makhluk. Pokok tu benda hidup. Janganlah kencing kat dia. Kita bukannya harimau. Nak tanda-tanda kawasan. Kita bukannya binatang. Tanda kawasan kencing kat pokok-pokok. Nak tanda kawasan benda kita. Kena buang yang kecil, buang yang besar saja. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, banir tu akar pokok yang besar tu. Sekejap saya tunjuk. Alamak, macam mana nak masuk balik macam tadi ya? Oh, macam ni. Banir pokok, mana gambar tadi? Hilang lah. Mana gambar tadi? La ilaha illallah, apa benda? Apa saya tekan ni? Orang tua main TikTok guys, jangan marah. Tu. Tu banir pokok, nampak tu? Besar tak pokok dia? Saya halu je. Ni kat Gunung Jerai. Tanda kawasan, akar-akar lah tu bernama dia banir. Kan? Yang kedua, kalau kawasan tu ada rimau, kita pula kencing dekat tempat pokok yang sama, rimau tu akan kata, ada benda lain cuba ambil kawasan dia. Cari dia akan hidu bau air kencing awak tu, dia akan cari awak. Tu memang sikap binatang. Tak percaya anda tengoklah mana-mana National Geography ke apa ke. Kalau binatang tu dah tanda kawasan, tak payahlah kucing. Kucing cukup kucing. Kucing dekat rumah anda tu. Kucing dekat rumah anda tu, dia akan selalu tanda kawasan betul. Dia akan gosokkan dia punya bau badan dia akan kencing kat kawasan tu. Tu dia tanda kawasan. Lebih baik kucing jantan lah. Datang kucing lain cuba kencing dekat situ, dia akan kejar. Atau dia bau air. Kenapa? Lain. Maksudnya orang dah rampas kawasan dia. Saya ajar dia macam ni. Dalam TikTok ni, saya sedang berhadapan dengan generasi 1 minit. Anda kena faham. Saya sedang berhadapan dalam TikTok dengan generasi 1 minit. Faham generasi 1 minit? Generasi 1 minit adalah dia hanya tengok video tu kalau maksimum 1 minit. Lebih 1 minit dia malas tengok dah. Dia akan scroll. Sebagai contoh, yang sedang melihat saya punya live ni pun. Anda akan duduk dalam live saya ni paling lama pun mungkin 1 minit je. Lepas tu anda akan scroll. Saya sedang berhadapan dengan generasi 1 minit. Jadi video-video saya dalam TikTok, saya kena buat maksimum 1 minit. So selama 1 minit tu saya nak kena ajar habis ringkas. Kalau saya nak bagi ilmu, saya kena bagi ilmu yang paling ringkas. Kalau nak buat pelajaran ni panjang, mungkin ambil masa 10 minit, 15 minit. Tapi oleh kerana dalam TikTok ni, saya sedang berhadapan dengan generasi 1 minit, jenis tak sabar, 1 minit ni dah scroll, 1 minit scroll. Jadi saya kena bagi satu video yang mana 1 minit tu compact. Kalau saya lajak pada 2 minit pun pastikan dia compact. Saya bila saya post video, saya akan tengok dia punya analitik dia. Dia ada analitik graph. Berapa orang yang tengok penuh? Berapa orang yang tengok tu? Saya dah test dah. Saya letak satu video 5 minit. Majoriti yang melihat video saya 37 saat saja. 5 minit ilmu saya bagi. Mereka tengok 37 saat saja. Tu masalah. Ingat tahan 1 minit. Tahan 1 minit betul juga. Generasi sekarang ramai yang jenis tak tahan lama 1 minit je. Tapi sebab dalam TikTok memang saya panggil generasi 1 minit. Generasi yang boleh tengok video ke apa ke, dia akan tengok paling lama 1 minit, lepas tu dia akan scroll. So kena ringkas, short. Dia tak boleh nak fokus, betul. Dia tak boleh nak fokus. Dia tak macam zaman
Bukan nak kata generasi saya bagus, generasi saya pun mangkuk ayun juga. Tapi mereka tak biasa bertahan lama. Mereka nak yang lagi best, bila saya menjual barang, dia baru beli tadi, lepas tu petang tu dia mesej. Saya kata nak tanya, dah post barang ke? Kau baru je letak order tadi barang, lepas tu tak sampai 2 jam, lepas tu dah tanya dah post ke? Tengok tak dia punya kesabaran tu? Itu generasi 1 minit. Okay. Kalau boleh hari order sekarang, terus sampai kat rumah. Dia macam tu. Okay, apa yang saya buat, saya terpaksa ringkaskan. So dalam video-video tu anda tengok apa-apa ilmu saya bagi semua short and sharp. Sebab tu saya bagi asas. Sedangkan kalau nak terang tu satu-satu panjang cerita dia. Okey ke green screen ni? Kalau tak okey kita tukar. Lemak bini suruh letak gambar dia. Okey, letak gambar dia lah. Tu. Ni bini muda saya. Bini muda. Memanglah muda. Macam mana dah dia muda daripada saya? Bini muda lah. Tuan dekat mana tempat kencing lah mana pun tak apa. Kencing kat tanah. Tuan tulislah buku tentang hutan. Tak boleh guys. Saya malas nak tulis kencing. Okey, buat gambar ni, buat sesuai. Okey guys, hari Ahad kan? Okey, sembang. Tuan cerita sikit pasal tabal jin. Kenapa dengan tabal jin? Tu kan istiadat. Adat istiadat yang dibuat oleh Kesultanan Perak daripada dulu. Tu perjanjian waktu nak buka tanah tu. Perjanjian dulu. Dan perjanjian tu diteruskan. Kalau fikir positif, okey juga. Bukan kita mentabalkan jin jadi raja. Manusia yang rajanya. Kan? So jin nak duduk dalam istiadat, maksud dia pun mengakui kita sebagai tu, itu je. Okey. Buat gambar background ni okey sikit. Tuan ada tak nak buat kursus untuk pelajari jati diri lautan? Dan lautan, maksud dia keberanian ke? Saya tak buatlah kursus. Saya buat produk. Kalau kursus cari Pendekar Rimba lah, Pendekar Rimba. Boleh? Pendekar Rimba, cari dia. TikTok dia ke mana ke. Tuan, saya nampak ada 2 buaya tuan. Betul? Ni, buaya betina ada 2 ekor. Buaya bukan ada jantannya, buaya pun ada betina. Betul lah anda nampak ada buaya 2 ekor. Kan? Buaya seekor je. Kalau anda nampak 2 tu betul. Ni, buaya betina. Lelaki kena mempertahankan diri sendiri. Guys, lelaki. Okey. Dah tambah jadi 4 ekor pajak. Okey, jap tukar gambar. Okey, ni ingat Ni stage. Ni saya punya tempat minggu depan. Ni stadium Alostar. Minggu depan kat sini. Jumpa kat situ. Punya rimau. Okey lah, pakai yang ni lah. Background apa? Tanah tinggi. Background ni nampak macam orang alim lah, nampak? Tu wali Allah. Tu Tok Syekh tu nampak? Solat pun atas awan. Korang bukan ada ilmu ni. Kan? Saya aja ada ilmu ni. Nampak? Saya solat pun atas awan. Ini pun orang ni, pramugari takat gambar. Dia naik kapal terbang je, lalu tepi tu, dia nampak dia nampak ada orang tengah solat atas awan, dia takat gambar, nampak? Pramugari kirim kat saya, tuan, ni tuan kata, siapa lagi? Saya lah. Kan? Lepas tu pramugari tu bagi nombor telefon. Itulah cerita dia. Tu yang viral tu, itulah dia. Makam tinggi sungguh tu. Tuan pernah kena tembak tak? Pernah tembak? Pernah. Tapi tak kena. Kan? Yang penting kita jangan kena. Ayah Pin pun tutup kerajaan tengok tu. Ayah Pin dia tak mengaku Tuhan. Dia cuma mengaku dia wakil Tuhan. Betul tak? Kan? Dia tak jumpa lagi tu. Hari Ahad guys. Okey. Sembang-sembang apa kita nak cerita buat apa? Bab apa kita nak bersembang? Tanya. Tak apa, kalau cerita pasal Gunung Ledang, habis. Saya tak tahu pasal Gunung Ledang, Pak. Saya tak mahir. Tahu dah panjat 2-3 kali tapi saya tak mahir. Scott Cik Embun, hutan mana paling bahaya yang tuan pernah lalui? Hutan. Kalau ikut pengalaman saya, dia macam ni. Hutan dekat mana-mana satu Malaysia, sebab kita katulistiwa, dia lebih kurang sama.
hutan yang berbahaya ni adalah jenis hutan sekunder. Hutan sekunder. Hutan yang sudah pernah diteroka. Kenapa bahaya? Kerana di situ pokok-pokok dia rapat-rapat dan semak-semak samun dengan belukar tu banyak. Bila belukar tu banyak, dia kawasan tu dia akan jadi apa? Banyak penyengat, tebuan tanah. Tebuan tanah, tebuan pokok. Tebuan tanah paling banyak. Tebuan pokok ni jarang. Okey, lepas tu ular-ular cukup suka kawasan macam tu. Babi hutan banyak kawasan tu. Sebab dia belukar tau. Belukar yang mana sampai ke tahap sampai daripada tanah ni naik ke atas dia dan pokok dia tak besar-besar lah. Kita tak jumpa pokok-pokok besar satu pemeluk ke apa, tak ada. Itu hutan belukar, hutan sekunder yang tu lah. Yang paling saya benci, pokok-pokok buluh banyak, pokok-pokok duri-duri bertam, duri apa semua banyak. Situ. Kalau orang kata bahaya, saya boleh cakap situ. Saya takkan sebut hutan gunung tahan ke gunung tak. Dia bukan sebab tu. Dia sebab kawasan yang sudah diteroka dan dihancurkan oleh manusia atau pernah digunakan oleh manusia untuk balak ke, untuk apa-apa benda lain ke, kemudian ditumbuh hutan situ, yang tu yang saya paling tak suka. Kan? Saya lagi suka yang betul-betul hutan dara, hutan yang tak pernah ni masuk-masuk lapang dalam dia. Memang betul binatang besar-besar itu, tapi suasana dan mata pandangan kita tu jelas. Tu. Okay? Cerita perang. Apa khabar orang menunjukkan? Hutan mana paling baik? Okey, dah. Hangat sekarang kes Ashabul Kahfi. Kenapa dengan Ashabul Kahfi? Kan? Okey, dengar ulama kata apa? Okay. Tuan, Panglima Hitam tu manusia ke bunian? Okey. Panglima Hitam adalah gelaran. Gelaran yang diberikan kepada seorang pendekar yang berkhidmat kepada mana-mana sultan. Okey. Di Kedah ada Panglima Hitamnya, di Perak ada Panglima Hitamnya, di Terengganu ada Panglima Hitamnya, di Selangor, Johor tak ada. Johor ada Panglima Hitam. So dulu kerajaan-kerajaan yang mana dia ada pendekarnya, dan pendekar tu berkhidmat di bawah sultan, dipanggil Panglima Hitam. Kenapa Panglima Hitam? Kerana dia memang berpakaian hitam. Pakaian hitam tu apa? Pakaian hitam adalah pakaian rasmi orang bersilat. Orang bersilat nak tengok pakai baju hitam. So dia Panglima Hitam. Bukan dia kulit hitam. Kalau dia kulit hitam, hitam manis, yang hitam manis. Betul tak? Okay. Dia lah manusia. Sebagai contohnya, Panglima Hitam, untuk gelaran Panglima Hitam yang pertama sekali di Malaysia, yang terkenal, bukan yang pertama, yang paling terkenal di Malaysia adalah Daing Kuning. Yang mendarat daripada air kuning, anak Raja Bugis. Mendarat di air kuning Taiping. Kan? Kemudian beliau digelar Panglima Hitam. Di mana beliau adalah Datuk Daing Kuning, Daing Uda Hashim. Datuk kepada Datuk Mir Abdul Rahman, pengasas seni silat Gayung. So dia Panglima Hitam. Itu dia. Manusia. Cerita pasal kayu hutan. Alamak. Tuan, dalam hutan kalau jumpa rimau nak buat apa? Mana gambar rimau tadi? Kena buka balik gambar rimau. Kalau jumpa rimau dalam hutan, mengucap dululah, bang. Bang, mengucaplah dulu. So, nak kata apa? Anda nak lari, dia lagi laju. Panjat pokok, dia pandai panjat pokok. Dia cuma tak berapa bagus turun pokok. Panjat pokok dia pandai. Nak lari, dia lagi kuat. Tenaga, dia lagi kuat. Ikhtiar. Okay? Oleh kerana kita pergi pada ikhtiar. Pengalaman saya pun pernah jumpa harimau, sama juga. Seperti mana kita tahu, harimau dia ada satu perangai. Kan? Dia tengok kita dan dia suka kalau dia nak menyerang, dia serang daripada belakang. So, jangan bagi belakang. Jangan pusing dan lari. Kan? Tengok, duduk diam, kan? Berundur setapak demi setapak demi setapak. Okay? Kita bukan makanan dia. Kita bukan makanan harimau. Manusia bukan. Dia tak suka pun. Kecuali harimau tu cedera. Dia nak kejar babi hutan dah tak larat. Dia nak sebab dia cedera. Kan? Dia nak ambush kancil ke, pelanduk ke, dia dah tak berapa kuat. Kan? Jadi perut dia lapar. Macam kita lah puasa. Bila kita puasa, kita punya pen yang kita tulis kat pejabat tu nampak macam sosis. Okey. Orang dah lapar ni, kan, tengok buku pun nampak macam kek, rasa macam nak gigit, macam tu. Apa lagi binatang yang tak ada akal. Dia ada nafsu makan tapi dia tak ada akal.
Saya nak kata, kalau takdir kita mati tu matilah, buat macam mana? Kan? Kalau takdir kita hidup, kita ikhtiar dengan cara berundur. Dia pun tak nak kita sebenarnya. Dia pun terkejut juga. Dan ada cara dia juga, orang kita membesarkan badan kita depan dia. Kita besarkan badan kita macam tu. Pegang benda, bagi nampak badan kita lebih besar daripada dia. Ini bukan surrender, dia tak faham perkataan surrender, kita cuma besarkan. Lepas tu kita berundur, belakang. Ada juga petua yang orang kata pegang macam tu pun ada juga. Pegang benda. Tapi berhati-hati harimau kalau dia terkejut, contohnya kita berjerit Allahu Akbar, kita jerit macam tu kan. Katakanlah dia terkejut, ingat bila kita lari, dia pun terkejut, dia akan pusing bukit tu. Dia akan cuba ambush kat depan pula. Atau panggil harimau. Sebab dia ada sifat curiosity, dia curious. Dia agresif bila dia sakit dan juga bila dia ada anak. Tu harimau betina, dia nampak anak, dia akan defensif, bersifat defensif. Takat itu je saya boleh tahu kan. Kalau hidup mati itu. Aduh, takut sini kan. Nak mati depan rumah boleh mati. Aksiden lah, itulah inilah. Nak buat macam mana kan? Jangan takut bab tu kan. Takdir terima, jalan. Setuju? Tak setuju tak apa, saya bagi tahu lah. Tuan tersempak dengan beruang madu hitam yang bahaya dan ganas tu tak? Beruang matahari. Kami bela dulu kat Peladar. Kan? Dia tak ganas lah. Dia nak madu je. Beruang matahari, sun bear orang panggil. Tak ganas. Dia suka madu. Dia suka tempat sarang busuk-busuk semut tu dia suka lah. Kan? Dia macam geng macam tenggiling kat dia ni. Tapi dia suka benda manis. Dia tak ganas lah. Kan? Dia pun tak suka kita. Dia pun lagi terkejut kalau tengok kita. Dan hidung dia sangat kuat bau. Kalau dia bau kita, dia akan belah awal-awal lagi. Waalaikumsalam Papa Azri. Andai tersesat di hutan dan tiada makanan. Jap, tukar gambar. Gambar ni pula. Andai tersesat dalam hutan, tiada makanan, daun-daun apa yang sesuai dimakan? Yang itu nak kena tanya. Itu tak boleh nak ajar dalam live. Itu asas-asas tu kena ajar cara berdepan. Bolehlah cari pendekar rimba. Beliau banyak buat kursus untuk orang awam. Beliau seorang bekas komando. Kan? Pesara. So tanya beliau. Beliau pun selalu buat kursus untuk orang awam. Sangat-sangat sibuk. Sepanjang tahun dia buat kursus. Pergi berkursus belajar dengan dia. Nanti dia akan ajar satu-satu. Nak ajar dalam live tak sesuai. Tuan, cara minum kopi Handsome dulu sekarang lain ke? Tak ada, sama je. Tidak ada perubahan. 147. Panas lah. Sini hujan lah, tapi panas. Flat. Buka kipas sikit. Cerita perkara menarik sepanjang naik Gunung Jerai. Saya naik-naik. Adalah benda menarik kat Gunung Jerai tu, betul. Saya naik-naik. Kena pula waktu tu dah pukul 8 lebih. Cuaca dah sejuk. Naik. Waktu saya naik tu, saya naik motor je. Sampai dekat simpang, sebelum daripada puncak tu, ada tempat orang tengok pemandangan tepi tu. Saya pun slowkan sebab saya nampak ada kelibat. Saya berhenti. Ada kelibat orang. Saya pun suluh. Ada torchlight. Saya suluh. Tak ada orang. Matikan motor. Diam-diam saya jalan. Suluh. Astaghfirullahalazim. Maksiat guys, maksiat. Astaghfirullahalazim. Saya pun macam tu je lah. Mereka pun lepas tu saya kata lewat ni balik lah. Saya pun naik motor dan saya teruskan perjalanan. Itulah benda yang menarik sepanjang naik Gunung Jerai. Tak adanya jin setan bunian nak kacau kita kat sana tu. Manusia yang buat rosak benda kat atas tu. Jangan risau. Manusia merosakkan Gunung Jerai tu. Setuju tak setuju guys? Setuju ke tak setuju? Aduh, berapa jenis hantu tuan pernah jumpa? Saya tak buat pula buku scrapbook. Kalau ada boleh juga jumpa hantu, takat gambar tu. Okey, letak. Hantu ni. Saya tak ingat lah. Dia ada orang ni, sepanjang hidup dia tak pernah jumpa pun hantu setan.
Ada orang dia kejap-kejap dia jumpa. Kejap-kejap dia jumpa. Ada orang dia kadang-kadang dia jumpa. Ada orang yang dia nampak benda macam hantu je dia kata dia hantu. Macam manusia ni macam-macam. Saya semua hidup tak pernah lah cari hantu buat apa? Cari ulama lagi bagus. Kan? Cari ulama, cari tok-tok guru lagi bagus. Terjumpa tu biasalah. Kan? Benda tu biasalah. Kita duduk dunia ni kongsi alam apa? Tuan, betul ke kalau makan pahit pacat tak naik? Yang ni betul. Soalan daripada Bunga Love. Yang ni betul. Yang ni betul. Sebab kita tahu. Saya dulu sebelum masuk hutan saya makan petai. Banyak buah geduak. Tahu geduak? Kerdas. Saya makan dulu tu. Pacat dia tetap naik tapi dia kurang lah. Tapi nyamuk dia tak suka. Bau peluh kita yang itu bau. Kan? Itu betul. Tapi yang paling Tuan, betul ke kalau makan pahit pacat tak naik? Okey. Tapi kalau paling betul adalah kenangan pahit. Kalau ada kenangan pahit yang sangat pahit, insya-Allah tak ada pacat yang nak naik pada anda. Pacat pun menyampah dengan anda, faham tak? Tu cerita dia. Kan? Bukan makan-makan benda pahit, kenangan pahit pun akan buat pacat tak naik. Lebih baik pacat daripada jantan-jantan kebret tu dia tak mau naik. Okey. Dia tak lekat, insya-Allah tak lekat. Batu kapal tu betul ke? Tak boleh nak pecahkan? Boleh pecahkan kalau kita guna bulldozer ke apa ke. Tapi tak apa nak pecahkan. Benda sejarah kan? Biarlah. Tuan, kenapa tak boleh kencing kat perdu pokok? Alah, lambat tanya. Tadi orang dah jawab dah. Kan? Beberapa sebab lah disiplin kita punya untuk menghormati makhluk. Lepas tu kita tak nak binatang-binatang lain ikut kita. Lebih-lebih lagi harimau ke apa ke. Okay? Tuan, cerita sikit kisah manusia-manusia yang bertapa di sana sehingga ada yang bertapa sehingga berlumut badan tu. Biarlah mereka dengan kehidupan mereka tu urusan mereka dengan Allah lah. Kan? Mereka badan je ada kat sini. Entah roh mereka entah mana-mana hala dah. Duduk alam mana dah. Tuan pernah jumpa orang kurang siuman di puncak Jerai? Biasa. Bukan saja orang kurang siuman. Penagih dadah banyak kat atas tu. Dah tak. Kau jangan tanya saya. Pergi tanya balai polisian ke, balai polis gurun ke. Pergi tanya. Balai ibu pejabat polis daerah Kota Kuala Muda ke, Sungai Tani tu. Betul tak dekat puncak Gunung Jerai tu ada orang ni? Sekarang dah ketangkap habis kot. Ada tak Mak Pit lepak kat atas tu? Mak Pit tu pula pakai baju nampak macam orang alim kan. Rupa-rupanya lari daripada kes dadah. Nampak macam orang alim. Lepas tu orang awam datang minta Tok, saya nak minta petua lah. Dia pun baik cucu. Cucu jangan lupa banyakkan bacakan ini ya. Rupanya dia tu mak dadah. Kan? Korang jangan dengar tu je korang percaya apa semua. Saya cakap benda betul. Tak percaya pergi tanya polis lah. Kan? Ya, komen ada 50 ni. Cengkenik tu apalah? Cengkenik tau. Cengkenik tu tu panggil apa tu? Tu saya pernah kena seko. Aduh, berbulan. Kita mat komando mana saya tahu mat komando? Mat komando hal polis lah. Kan? Dah tembak mati lah pun kan. Kata dia macam apa? Macam Robin Hood lah, itulah, inilah, tak tahulah. Kan? Matlamat tidak menghalalkan cara, betul. Polis kejar lah, polis dah tangkap bunuh, mana nak tahu tu, benda tu lama. Anda boleh cari video-video tu lama, saya tak tahu, tak ada kena-mengena nampak tu. Dia senang dalam dalam sesuatu perkara. Kalau kita tak tahu, kita cakap tak tahu ya. Tak payah pening-pening. Kan? Tuan biasa jumpa bunian tak? Pernah tu saya boleh letak video tu 4 orang bunian tu saya letak. Buat main-main. Ada pakai braces lagi. Tapi ada beg kuning kat video tu. Belilah barang tu. Kan? Bunian, Puteri Bunian tu yang recommend. Saya selamba je kan naik Gunung Jerai lepas tu boleh buat video tu. Saya selamba je, saya boleh naik Gunung Jerai. Lepas tu saya buat video jumpa masuk Puteri Bunian lah apalah. Anda tahu tak tempat saya buat video tu? Saya tahu. Tempat saya buat video pasal Puteri Bunian tu dengan ada beg kuning tu, sebelah tu dekat tu lebih kurang 30 meter dari situ adalah kampung Bunian yang sebenar-benarnya. Kampung Bunian yang betul ada kat situ. Pintu masuk daripada situ.
Tapi selamba je saya buat. Kenapa selamba saya buat? Bukan sebab saya berani. Sebab saya dah ada kebenaran. Kebenaran daripada Jabatan Hutan, satu. Kebenaran daripada mereka pun okey. Itu cerita dia. Alhamdulillah lah. Dulu mula-mula saya nak berniaga barang gurun jerai ni, gelabah kat saya, bang. Pihak sana dah kenal. Ya, dah kenal. Tu cerita dia. Kan? Kau tidak takkanlah saya boleh main-main gelak-gelak itu. Hai, macam tu. Kau tidak mampu besok kamu. Berbuih-buih mulut saya. Kan? Silap kena rasuk ke apakah? Tu cerita dia. Nak tahu betul tak betul, tanya Tok Mat. Tanya Tok Guru Mat. Tanya Ustaz Salim. Sebelum saya berniaga barang-barang ni dulu. Ni kisah waktu PKP, orang tak boleh naik Gunung Jerai. Saya kan duduk kat kaki Gunung Jerai. So duduk panjat hari-hari kan. Sampai masa dia terbuka, Allah bukakan jalan, saya start berniaga. Barang pula yang saya nak berniaga ialah barang Gunung Jerai. Saya tanya terus terang kepada Tok Mat, saya ni nak jual barang-barang Gunung Jerai ni. Apa ni yang orang-orang penduduk Gunung Jerai ni, mereka tahu tak saya ni? Kan? Tok Mat kata, tak apa, Tok Mat dah bagi tahu dia orang dah. Oh ya kan, okey. Lepas tu saya tanya Ustaz Salim lah, Ustaz, saya duk ambil barang ni apa semua ni, diorang tak apa ke? Yang Tok Syekh sini dengan apa semua dekat Gunung Jerai ni, diorang okey ke? Kan? Tak apa. Diorang kenal dah. Tak apa ni. Lepas tu tanya ni, saya nak buat lambang tuan hutan. Ni saya tunjuk ni. Ni. Nak pakai lambang ni, minta izin ni. Buat main ni. Lambang saya ni. Ni Gunung Jerai. Saya minta izin ni. Okey. Ni lambangnya. Nampak jelas tu. Ni lambang ni. Ni pandangan daripada Alustar. Ni menara yang pertama yang anda duduk dekat, yang anda tengok dekat apa tu? Dekat hotel kan? Anda sampai dekat resort tu, ada food court tu, ni. Lepas tu naik lagi, ni menara yang ada askar kat atas, yang padang Tok Syekh tu kat atas tu. Ni turun ke sini, ni kawasan Yan semua ni. Turun ke bawah. Sebelah sini kawasan gurun, kawasan Guat Sependak. Ni pandangan daripada utara. Ni. Ni, lambang ni. Anda ingat saya nak buat lambang ni, nak ambil lambang ni, nak jadikan lambang ni sebagai saya punya lambang bisnes. Orang makhluk kat Gunung Jerai tak tahu ke? Diorang tahu dan diorang izinkan. Tu cerita dia. Bukan saya sonok-sonok kau tidak. Lepas tu saya kata, selama je saya boleh buat video kan, pasal bunian lah kan, siap berniaga lagi tu. Sedangkan kedudukan dia punya satu kampung yang besar kan, 30 meter je dari situ. Diorang tahu, diorang nampak. Saya tak nampak diorang lah, saya bukan ada ni kan, saya bukan ada mata boleh tembus nampak alam mereka. Tapi saya tahu lah tu kawasan dia. Benda tu, siapa yang biasa main Gunung Jerai daripada dulu, mereka tahu tempat tu. Betul-betul dekat tu je. Okay. Jadi orang kata tanya pasal bunian tu, boleh tengok TikTok saya. Kan ada saya buat saya dengan 4 orang puteri bunian yang ada braces tu. Tu staff saya lah. Kan? Ada yang ada beg kuning tu. Jangan lupa tekan beg kuning. Padang Tok Syekh banyak bunian. Tak betul. Cakap terang, tak betul. Okey. Padang Tok Syekh tak ada bunian. Okey. Padang Tok Syekh tak ada bunian. Yalah, tengah-tengah hari Ahad bercakap pasal bunian dah, kenapa? Biarlah mereka ngalam mereka, kita duk alam kita sudahlah. Alam kita pun banyak masalah, fikir pasal orang. Biarlah. Mr. Maman, terima kasih. Ni geng-geng ni masuk banyak betul gift yang bagi. Tu ambil je kayu sesuai dah untuk urut sakit badan, insya-Allah. Memang sesuai, insya-Allah. Gunung Jerai tempat peranginan yang viral tu ada bunian enggak ke? Tak ada. Yang resort tu tak ada. Tapi tak jauh situ ada lah. Tapi dia tak kacau kita lah. Tak ada. Nantilah saya buat video. Saya dengan Tok Mat memang ada plan. Kami nak buat satu video. Saya rasa video ni confirm FYP. Sebab dia akan sentap. Ramai satu Malaysia akan sentap. Kan. Sebelum ni kami dah bertahun-tahun dah diam je. Tengok je. Kan. Okey, tak apa. Dah sampai masa dia kita buat satu video. Saya rasa FYP. Saya rasa FYP. Akan tunjuk yang orang duk kata yang tu, tapi tu bukan dia. Nah,
supaya lepas ni orang akan tahu sejarah sebenar. Biar orang tahu sejarah sebenar. Dan supaya tidaklah ada lagi dah merepek kurapat entah apa-apa lagi. Kan? Kan? Sejarah sebenar Gunung Jerai. Biar kami bagi tahu. Confirm FYP lah. Saya cakap tu terang. Saya letak video tu confirm FYP. Yang mana yang konon-konon acah-acah. Tahu ke tak tahu ke itu, semua pakat terbalik lepas tu. Terdiam semua lepas tu. Okay. Okay. Sebenarnya, saya bagi tahu tuan, saya dulu pun fikirkan macam tu. Rupa-rupanya bukan. Rupa-rupanya bukan. Lepas tu saya cakap lah, ni kena bagi tahu kat orang ramai ni. Kata tak payah. Biarkan mereka dulu. Kita tengok dulu perangai manusia. Betul. Saya bagi contoh. Orang duk kata kubur Syekh Abdullah Al-Qumairi Al-Yamani tu dekat Padang Tok Syekh. Bukan. Bukan. Kubur dia kami tahu kat mana? Tahu. Dia tak duduk kat atas, duduk kat bawah. Bukan. Kan? Biarlah. So selama ni saya rasa bila saya letak video tu lagi, ramai orang akan padam video-video mereka kat social media. Sebab apa? Mereka semalu. Tapi sebenarnya jangan malu. Anda akan malu apabila anda buat benda tak betul kat situ. Anda malu lah. Anda menyangka-nyangka. Anda mendengar-dengar. Macam tu. Kan? Anda sangka itu dia, lepas tu anda pun buat benda pelik-pelik situ. Orang pertama yang akan malu sebenarnya saya. Sebab saya tahu. Sebab saya dulu pun tak tahu. Lepas tu bila dah tahu, kita baru garu kepala. Alamak. Okay. Malu sebab kena prank. Betul. Kena prank dengan orang dulu-dulu. Habis satu Malaysia kena prank. Yang bestnya ramai pula tu yang ada. Saya duduk simpan dia. Saya tanya dekat tu, bila kita nak bagi dia? Kata Tok Guru, bila kita nak buka dia? Biar dia orang. Dia orang nak mengaku jadi tu, nak mengaku jadi ni, dia orang pasal. Kita tengok. Kita senyum, diam. Allah. Tapi 2024 kami akan buka. Lagi berapa hari je pun. Kita buka sikit pasal sebenarnya. Ini orang kata itu Alok Naga. Itu bukan Alok Naga. Lepas ni saya buat Alok Naga tu boleh kopak, faham? Boleh kopak. Ayah, ini bukan Alok Naga. Bukanlah. Kan? Tempat kolam puteri. Ayah, itu bukan kolam puteri lah. Kau sedar hati korang. Oh, itu kolam puteri. Ada puteri mandi kat sini. Screenshot. Bulatkan. Kalau anda nampak puteri, anda bulat-bulatkan kat sini. Kepala otak hang. Itu bukan kolam puteri. Kan? Aduh, manusia ni macam-macam perangai. Seronok tu. Duduk Gunung Jerai dia sebenarnya seronok. Kita tengok panggil orang. Macam tu. Kolam puteri konon tu. Kolam puteri. Ada puteri-puteri bunian. Mandi situ konon. Puteri bunian apa bendanya? Itu bukan kolam puteri. Macam-macam manusia ni. Kan? Sabar. Nanti kita buat video satu. Kita tunjuk. Yang bestnya, ada pula ada orang siap bawa itulah, siap bawa inilah, bawa colok lah, itulah. Macam-macam guys. Konon seru puteri bunian. Yang kami dah tahu ni kita diam. Tinggi ilmu dia je. Dahsyat. Hebat. Kita pun diam macam tu. Dia dalam dunia ni kena banyak hiburan. Salah satu hiburan macam tu. Kan? Aduh. Betul nak tengok konten dia orang. Betul. Sama lah geng paranormal datang. Oh kat sini kita pun diam. Oh ya ke? Oh macam tu. Dia buat kita pun tersenyum. Oh macam tu. Allahu Akbar. Patutlah orang tua-tua dulu dia suka senyum. Orang tua-tua zaman dulu kan, dia dah tahu kan, dia tahu benda betul, lepas tu dia diam, dia senyum. Iya ke?
Siap tanya tu, oh macam tu no. Sedangkan dia dah tahu dah benda betul ni apa. Dia buat bodoh. Nantilah saya cakap tu terang, saya letak video tu FYP kau. Aduh. Hari Ahad, rehat sikit. Tak lah nak gelak. Sebab kita punya orang-orang kita di Nusantara ni lebih suka pada benda-benda yang pelik daripada benda-benda yang betul. Mereka lebih mempercayai benda-benda yang apa ni, yang dikatakan ada miracle daripada benda-benda yang asal fakta sebenar. Tuang kita. Termasuklah saya. Dulu saya pun macam tu juga. Pantang benda pelik sikit tu, pantang dulu sikit tu, kan. Sampai tak tahu mana satu ilmu yang betul, mana satu ilmu tak betul. Kan? Habis tunggu terbalik habis. Saya lah cakap pada Tok Guru kata sudah lah tu, kan. Kita dah sampai masa aku 2024 pun dia orang ni, kan. Elah kita bagi tahu lah benda betul ya. Okay, nak tanya pendapat tuan, ada tuan cerita tentang Sabah cerita misteri yang dilarang masuk under government? Tak ada. Sabah ada tempat misteri yang dilarang masuk under government? Tak ada. Yang mana dilarang masuk tu sebab ada emas dalam tu. Yang tu saya tahu. Dilarang masuk sebab dalam tu ada emas. Ramai orang duk dulang emas. Itu saya tahu. Kalau dalam hutan. Betul tak betul orang Sabah? Ada tak orang Sabah dalam ni? Betul lah saya cakap. Sabah banyak emas tu. Kan? Bukit Panau Tanah Merah, saya tak tahu tentang Bukit Panau. Okay. Tuan Hutan dengan Tuan Gunung satu tim Gunung Jerai ke tuan? Tidak, saya tidak kenal beliau, saya tak tahu beliau dan saya dapati beliau banyak meniru saya punya kaedah. Dan tapi saya tak peduli pun. Kan? Itu hamnya pasal. Dan baju pun kadang-kadang dia banyak tiru saya, nama pun, lambang pun lebih kurang nak tiru macam lambang saya. Saya tak ada kena-mengena langsung dengan tu. Dengan beliau bukan saya punya ejen ke apa ke, bukan. Okey? Tak kenal, tak tahu dan tak ambil tahu. Okey? Itu jawapan saya. Okey? Tuan Emas yang cerita betul ke ada di Tanah Melayu? Ui, kalau saya tahu saya dah ambil dah buat cerita kat orang. Bukit Besi tak pernah datang ke tuan? Bukan tak pernah datang. Pernah buat latihan ke atas Bukit Besi. Terengganu kan? Betul lah orang kata tempat nama Bukit Besi. Ya Allah, ya Tuhanku. Kami guna shovel, kami guna apa tu? Yang pixel tu. Waktu tu Battalion 16 RMD. Cuba buat kubu pertahanan atas tu. Guys, 24 jam kami gali tak sampai ke paha takat pinggang lagi. Dia punya keras lah, ya ilaha illallah, tanah dia dengan dia punya batu. Sepatutnya dalam masa 8 jam kita dah sampai takat ni. Kita boleh gali kubu kan. Lepas tu cukup berapa jam, sampai 24 jam kita boleh lepas, boleh buat overhead protection OHP. Kan, latihan tentera lah. Orang tentera kalau saya cakap dia tahu lah. Ini guys, 24 jam kubu untuk company tactical pun tak sampai pinggang. Tu nama Bukit Besi, Terengganu. Dia punya tanah liat kekerah sangat. Kenangan tu tuan Bukit Besi. Betul-betul. Siapa yang 16 RMD dulu dengan saya, dia tahu lah. Oh, bertobat saya. Kan? Memang keras. Nasi Aning ada rimau tak tuan? Ada? Saya operasi kat Aning tu. Pang Aning tu. Saya 5 RRD doang. 5 Ranger. Okay. Sebelah. Kan, saya punya ni sebelah camp. Jiran. Kat Sarawak banyak buaya tuan. Kemarin ada budak 15 tahun di Baham. Ya kan. Tak dibuat apalah. Kan. Saya tengok orang Sabah dan Sarawak ni memang langsung mereka hidup di tepi sungai-sungai dan memang itu kehidupan mereka turun-temurun. Kan. Walaupun ada sungai, ada buaya, memang sah-sah sungai tu ada buaya. Tapi itulah tempat mereka basuh, tempat mereka mandi. Tak boleh buat apa. Memang itu dia punya kehidupan. Dan memang bukannya kejadian buaya ni dia hari-hari, tidak. Dia jarang-jarang sangat berlaku. Tapi adalah. Saya operasi dekat Serudong. Orang Tawau. Serudong kat mana? Serudong laut. Kalau ada orang Tawau dalam ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya naik saya punya boat.
bot RSIB tu, bot RIB tu, besar mana bot tu, besar tu lah dia punya buaya. Ya Allah, besarnya. Uish. Dia duduk kan, bila air laut surut kan, pasang surut kan, jadi sungai-sungai masuk dalam tu pun dia surut. Jadi waktu tu buaya kita akan nampak duduk kat atas tu dengan mulut dia berjemur. Ya Allah, besarnya buaya. Saya tengok depan mata. Banyak pula tu. Siapa yang duduk kat Sungai Kalabakan, tapi yang bestnya kat situ, buaya dia besar dan dia punya udang galah dia, ya Allah, besar guys, manis. Betul ke buaya punya nafsu yang kuat? Kejap, tunggu, tukar gambar dulu. Nak cakap pasal buaya. Ni jawapan dia lah. Okay. Cakap pasal buaya, kena buka gambar buaya. Okay. Ada dua buaya kat sini. Tapi bukan ini. Ni. Betul lah dua. Gambar tu dua. Tu. Atas tu. Buaya ni ada SPM. Betul. Okay. Buaya ni tak makan orang tuan. Dia makan. Anda yang tak tahu. Kan? Dah tadi tanya soalan buaya nafsu besar tidak? Tengok gambar ni sudah. Dia bagi jawapan. Handsome buaya ni. Bagus. Dia sebenarnya gambar dia 4 orang. Tapi dua lagi perempuan tu tak nampak. Buaya tu masuk askar tuan. Tak masuk, tak lulus. Sebab dia punya, buaya ni tak masuk askar. Buaya ni confirm tak masuk askar. Sebab apa? Tapak kaki dia flat. Flat foot, tak boleh masuk askar. Kan? Lepas tu ukuran badan dia tak sesuai. Dia tak sesuai masuk askar. Ini kalau masuk askar ni, kawat sekejap dia pengsan. So buaya ni dia tak masuk askar. Okay. Sebab tu dalam askar tak ada buaya guys. Kan? Sebab tapak kaki dia. Cuba tengok tapak kaki dia. Tu. Dia flat foot. Tak lepas. Pemilihan tak lepas. So dalam askar memang tak ada buaya. Jangan risau. Kan? Dia tak boleh berkawat. Betul. Okay. Askar pencin banyak buaya. Itu buaya tua. Tak boleh. Tukar gambar balik. Jadi orang baik. Semayang guys. Atas awan aku semayang. Ni pilot dekat gambar ni. Pilot dia lalu kat tepi Gunung Jerai, dia nampak ada orang tengah semayang dekat awan. Dia dekat gambar. Orang ni bercakap pasal buaya je laju je. Buaya kat Sarawak memang attack manusia. Saya tak tahu. Ini bukan Ayah Hafid, ni Ayah Fit. Ayah Fit nama dia. Ayah Fit. Ni korang tak kenal. Ayah Fit lagi bahaya. Okay. Lagi bahaya dia. Kan? Dia ajar ilmu cara nak kencing. Dia ajar. Kan? 1 juta orang tengok kot cara nak kencing. Buat main-main ke? Tinggi ni ilmu Ayah Fit ni. Kan? Hari Ahad dia tak boleh serius. Dengan batu-batu ikut tebang. Ya, bagus. Ayah Pin tak ada. Ayah Fitri ada. Bagus. Ni ayah kepada anak-anak ikan. Wajah. Tuan, ada ular bunyi ayam betul ke? Tak betul guys. Ular tak boleh bunyi ayam. Dia tak ada peti suara. Okey? Korang pergi kat taman ular Perlis ke taman buaya kan ada bela ular tu. Cuba tanya penjaga tu ada bunyi tak? Dia cuma bunyi ular ni ada beberapa jenis. Yang pertama dengusan ni. Dengusan dia sebagai amaran. Dia bagi amaran. Bila dia kembang, dia bagi amaran. Tedung selah dia jenis kembang. Dia bagi amaran. Satu lagi yang rattlesnake tu, tak ada kat tempat kita yang dia bagi amaran. Okay? Kenapa dia bagi amaran? Kenapa ular tedung bagi amaran? Dia akan bunyi kerana ular tedung sangat-sangat kedekut dia punya bisa. Dengar ayat tu betul. Ular tedung sangat kedekut bisa dia. Dia sayang bisa dia. Bisa dia sangat mahal. Dia tahu dan dia hargai bisa dia. Dia hanya gunakan bisa dia untuk cari makan. Kita bukan makanan dia, sebab tu dia tak nak patuk. Kita patuk ke? Dia payah nak patuk orang kecuali kalau dia terancam. Dia patuk. Kalau kita terpijak dan dia sakit sangat, dia akan patuk. Kan? Itu saja. Tu ular tedung. Dia bunyi. Yang kedua, bunyi yang macam rattle tu. Yang ketiga, yang jenis dia lagakan sisik dia supaya berbunyi. Kan? Kau ular bunyi ayam tu edit. Kan?
Tak tahulah, saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar, saya tak pernah tahu, saya tak pernah. Okay? Hari tu saya jumpa ular tedung, saya lari, dia pun lari. Dah lah besar betul, dia tak suka kita lah. Okay? Ular tedung, ingat, binatang-binatang yang elegan, binatang-binatang yang grade tinggi, seperti harimau, seperti ular tedung selar, seperti apa lagi? Singa. Seperti apa lagi? Yang high class lah kita katakan. Gajah. Kan? Mereka ni cerewet. Mereka ni cerewet. Dia ada dia punya pride, dia ada kebanggaan dia. Okay? Dia top of the chain. Food chain tu dia duduk kat top, kat atas. Jadi mereka ni memang ada belagak dia sendiri. Kan? Okay. Seladang tak? Seladang boleh. Seladang boleh kata jugalah. Singa takkan dalam hutan Malaysia. Yelah, singa memang tak ada. Saya bagi contoh. Kan? Kat negara luar. Anda kena ingat tu je. Okay? Baik dalam laut, kalau anda pergi kat dalam laut, anda jenis diver, jika anda ni seorang diver, penyelam, anda akan belajar bahawa binatang-binatang di dalam laut ada dua jenis yang sangat berbahaya. Yang pertama, jika binatang itu terlalu cantik. Yang kedua, dia terlalu hodoh. Terlalu hodoh contohnya macam frogfish. Tu nak google lah tu. Nak google frogfish. Hodoh sangat. Stonefish, hodoh sangat. Tapi dia punya bisa, ya Allah tuanku, sangat-sangat bisa. Yang kedua, kalau dia terlalu cantik, seperti apa? Lionfish, lagi blue ring octopus, sangat cantik, tapi sangat berbahaya. Sama juga di dalam suasana, inilah kena faham kejadian yang Allah ciptakan. Okay? Sama juga kalau kita masuk dalam hutan, kalau anda jumpa binatang yang nampak gah seperti harimau, dia ada gah dia ada ego dia, tedung selar, dia ada ego dia. Mereka ni cerewet, sama, tapi mereka sangat bahaya. Mereka memang cantik, kalau ikut seni, wow cantik, badan dia cantik, memang cantik. Kan? Okay? Tapi mereka ni bahaya. Sama juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ambil pengajaran. Dalam hidup kita sebagai manusia, kalau benda itu terlalu cantik, bahaya. Apa saja dalam hidup kita ni. Kalau benda itu terlalu cantik, maka benda itu bahaya pada kita. Dan kalau benda itu terlalu buruk, dah tentulah bahaya pada kita. Faham? Ambil pengajaran tentang kejadian alam yang Allah ciptakan ni. Perempuan cantik, dia cantik saja tak apa. Dia terlalu cantik, hati kita tak tenang dah. Dia cantik, biasa-biasa okey. Dia terlalu cantik, anda sendiri nak hidup tak sedang. Itu pengajaran dalam kehidupan. Kan? Perempuan tu kalau cakap pasal perempuan, cakap pasal kereta lah. Orang lelaki suka kereta. Kereta cantik biasa tak apa. Kalau terlalu cantik, anda pun dah risau dah. Contoh, Bugatti yang berharga 8 juta ringgit. Hang nak tengok orang nak sentuh pun takut. Nak kena hujan pun takut. Hati kamu tak tenang walaupun habis 8 juta. Sebab tu kehidupan ni kehidupan kita ni bersederhana. Kan? Sama kat kereta. Kalau kereta tu terlalu buruk pun bahaya. Kereta dah buruk, dah bengkok dah apa, jalan kan buruk. Kan? Berbahaya anda. Nak tekan brake pun nak kena pump 2-3 kali. Itulah kehidupan. So dalam hidup, benda baik dalam hutan, baik dalam air, benda yang terlalu cantik atau terlalu buruk, bahaya. Okay? Ya betul tu Bob, betul. Kalau bini terlalu cantik kena bubuh ni kau, betul. Itulah kehidupan. Lepas tu kita kena bersyukur dengan apa kita ada. Kan? Cukup. Ini saya punya cara dakwah. Cara saya punya dakwah. Terlalu kacak macam mana tuan? Sama. Cuba tanya orang perempuan. Orang perempuan ada 700 orang yang melihat ni. 700 orang perempuan kat sini. Adakah anda nak anda punya boyfriend ataupun suami orang yang terlalu kacak? Jawab. Handsome, hitam manis, ada manis-manis, ada handsome sikit-sikit tak apa. Tapi kalau dia handsome sangat, perempuan tu dah risau dah. Tanya ni, biar orang perempuan komen. Okay. Nak jadi boyfriend sekejap-sekejap, nak ambil feeling sekejap-sekejap, nak rasa apa ni, untuk yes, dia orang akan cari lelaki yang handsome gila lah. Tapi bila lelaki handsome tu nak committed pada dia sendiri akan tarik diri. Awak terlalu handsome untuk saya. Saya walaupun saya suka ke awak sebab awak handsome, tapi no. Itu perempuan.
Okay, sama je laki. Laki pun kalau tengok perempuan, dia tengok TikTok, dia tengok, cantiknya perempuan ni, cantiknya perempuan ni. Contoh, sembang-sembang hari Ahad ni, dia tengok TikTok, cantiknya perempuan ni, cantik. Follow. Dia follow. Jantan, kan cantik. Dia seorang kata cantik ke? Semua laki lain kata dia tu cantik. Cantik. Tahu tak, perkataan lelaki, apabila dia nengok perempuan tu sangat cantik, cantik biasa tak apa, cantik manis-manis, okey. Tapi cantik sangat, nak tahu dia kata apa? Ni kau dapat sedap ni. Itu ayat lelaki. Saya lelaki, saya tahu lah. Semua kawan-kawan semua orang macam tu je. Saya sembang lah, Pak Haji, Pak Lebay ke mana ke, semua sama je. Dia tengok perempuan cantik gila, cantik, betul-betul cantik sangat-sangat. Ayat akan keluar daripada mulut dia, kalau dia bersembang kawan-kawan dia, ni kau dapat sedap ni. Maksudnya apa? Kecantikan dia tu bukan terletak di hati, tapi terletak. Kecantikan yang ada kat situ bukan diletakkan di dalam hati, tetapi diletakkan di celah kaki. Itulah dia. Kedudukan dia tu terletak di antara celah kaki. Tu je kedudukan dia. Faham? So itulah, bila dalam hutan pun sama je. Sama lah orang perempuan pun, korang tak payah sembang lah. Orang perempuan tak payah lah, adik-beradik saya semua perempuan kot. Orang perempuan tengok lelaki handsome, handsome, ada saya, handsome, ayo banyak handsome, ayo banyak handsome. Kan? Dapat autograf, sonok, I love you. Betul love you sangat? I love dia? Confirm tidak lah. Serabut tu je, serabut. Oh lama, macam mana aku nak buat? Macam mana aku nak buat ni? Okay. Aduh. Cari air dulu guys, dahaga lah. Sembang petang-petang ni. Kopi handsome power ke? Power tak power, 40,000 kotak lah. Selesai dah. Layan pakcik lagi shock dari DSA. Siapa tu DSA? Saya tak tahu. Minyak Big Boss ni minyak Lin Gunung dah. Ya, tukar nama. Tuan cerita tentang anjing bernama Ben. Saya tak ada anjing nama Ben. Air belakang, ni air ni. Tak mana boleh minum guys. Tuan pernah jumpa kambing hutan? Kambing gurun. Kan? Tak boleh cakap. Sebab nanti perhitan tanya saya. tak boleh beritahu. Tuan pernah pergi camp battalion 7 tak? 7 hari ni Tawau. Awak tak pernah pergi pula. Kan? Member-member punya ramai kat situ dulu. Kalau nak menghadapi orang yang suka menuduh kita, alamak, ini semua luahan-luahan perasaan lah. Tuan and life apa? Tak tahulah. Saya duduk sorang-sorang kat rumah ni, bini tak ada sini, anak tak ada sini. Dia buka apa guys macam ni tau. Saya ni dah seminggu dah. Isteri dengan anak-anak dah seminggu lebih dah. Hari ke-9. So duduk sorang-sorang kat rumah ni. Anak dengan isteri balik kampung. Saya ada kat Kedah ni. So anak isteri ada balik kampung lah. Ada kat Pahang tu. Hari pertama, hari kedua seronok lah guys. Yes, bujang. Yes. Duduk sorang-sorang. Bebas. Masuk hari 3 dia jadi bodoh sekejap. Dia jadi bodoh sekejap. Alamak, rindu pula kat anak-anak. Sunyi sangat rumah ni. Aduh, makan sorang-sorang pula tu, nasi bungkus. Dia, orang lelaki memang macam tu guys. Dia 2 hari je. Masuk hari 3 tu dia bodoh sekejap. Selalu semayang ada juga makmum. Amin kan ke? Ini semayang pula sorang-sorang. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tidur. Dia macam tu. Orang lelaki memang macam tu. Dia punya ego 2 hari je. Masuk hari ketiga bodoh tu. Jadi banyak jadi bodoh. Takkan nak makan kedai Makcik Esah tu lagi. Aduh. Takkan nak beli Grab food lagi. Aduh. Tak lah. Semalam makan malam tak tahu nak makan apa. Saya masak Maggi dengan telur. Aduh. Lemah. Kan? Geram pula saya tengok. Benda betul. Jadi kedai janda tuan. Tak boleh juga. Guys, korang tak apalah. Mungkin orang tak kenal korang. Kan? Saya baru duduk kat kedai je. Bukan nak kata saya ni glamour. Saya baru duduk kat kedai je. Anak dara tu ambil order. Anak dara cantik, anak dara tu. Kedai tom yam. Kan, datang. Pakcik nak makan apa pakcik? Alamak, dia panggil aku pakcik lah.
Jam guys, jam faham tak? Jam. Kalau dia panggil bang, abang nak makan apa bang? Sejuk sikit. Kan? Saya baru duduk guys. Baru nak order tom yum, nak makan selera sikit lah. Nampak pula nak dara ambil order kan. Dia panggil pakcik guys. Terus saya kata tak apa, dek bagi teh ais satu. Makan tak apalah, nanti kalau saya nak makan ni saya order. Terus potong terus. So tak makan lah. Kan? Panggil pakcik guys. Orang kata pergi kedai janda. Dah pergi dah. Dah pergi. Saya duduklah kat kedai janda tu. Kan? Boleh tahan juga lah. Kan? Dia datang. Dia tengok. Dia nak ambil order ni. Dia tanya. Tuan Hutan kan? Tuan Fitri kan? Ya. Alamak, dia kenal aku pula. Kalau dia tak kenal, saya tak apa guys. Ini masalah dia kenal. Ya tuan, saya selalu tengok tuan punya TikTok apa semua tu. Tuan datang seorang ke? Ni keluarga family tak datang ke makan? Kita pun elok-elok aku nak ngorat, batal niat, faham tak? Belum ngorat je dia kawan tu dah kenal lah. Aduh, nak menyamar tak boleh. Korang tak apalah, korang mungkin orang tak kenal. Saya ni bila duduk bukan nak kata glamour, tapi masalah duduk orang dah kenal tu masalahnya. Kan? Aduh. Itulah kata. Duduk seorang-seorang kat rumah 9 hari. Lambat lagi ni. Diorang cuti sekolah. Cuti sekolah berapa hari lagi guys? Seminggu lagi. Aduh, lama. Sekolah buka bila? Sekolah buka seminggu lagi. Ya Allah, seminggu lagi. Jam lah saya. Sekolah buka 2 Januari. Oh, lama, lambatnya. Ini berapa bulan? Berapa hari lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hari lagi. Ya Allah. Masuk hutan tuan. Itulah masalahnya. Parah ni. Memang parah guys. Parah. Jiwa kacau guys. Sebab tu saya buat live. Senang. Kan? Itulah. Datang jalan-jalan Gerik tuan. Oh ya. Ada apa kat Gerik? Cari pelanduk tuan. Sempat bertapa dalam gua. Kenapa tak ikut balik? Saya kejar. Saya ada ni. Cerita dia macam ni. Ni. Saya tak boleh nak ikut balik sebab saya ada event ni. Nampak ni? Nampak tak? Ramai tak orang? Stadium Alostar. Hari Rabu ni. So saya kena buat persiapan. Ni nanti kemah saya kat sini. Kemah saya nanti di sini. Dekat Stadium Alostar. Saya punya kemah kat depan. Ini stage utama. Tempat VIP apa semua. Tuan Hutan punya ni kat sini. Nanti datang tau. Dia Rabu sampai hari... sampai hari apa? Sampai tahun baru. Sebab tu saya tak boleh balik kampung. Tak boleh ikut bini balik kampung. Okay? Ada ceramah ke? Ya, bukan saja ceramah. Ada kumpulan intim, ada kumpulan UKS, ada pameran motor, pameran kereta, ada tempat memanah. Ya Allah, berlambak tengok program tu dia. Berlambak program dia. Best. Sebab tu saya dulu. Ada jual barang special kan? Ada. Tu kat Stadium Alostar, Stadium Darul Aman. Sebab tu saya tak boleh balik kampung. Saya tak boleh ikut isterinya tu sebab diorang cuti sekolah. Jadi saya kena cari rezeki lah. Buat kerja apa semua. Itulah. Buat macam mana? Betul masalahnya. Nak mengorat orang kenal. Tak sempat. Kan? Jadi pengajaran dia kat sini. Kalau anda ni nakal ke apa benda ke. Anda belum terkenal lagi, anda okey lah. Bila anda dah terkenal tu, ataupun anda mula dikenali tu, anda jaga-jagalah anda punya perangai sikit. Kan? Memang anda tak sempat pun nak buat. Tuan pergi kedai Tom Yum Puteri Jaya ke? Turun Tenggaruh Roja tuan. InsyaAllah. Turun Johor saya bagi tahu. Tuan ada time ride sana saya hadir tuan. Saya tak ada motor lagi dah. Saya punya motor zone test tu tak keluar-keluar lagi. Lambat betul lah tunggu zone test. Tuan Fitri tak ada cerita seram ke? Cerita seram tu lah. Hujung tahun ni banyak cerita seram. Ramai orang alami hujung tahun punya. Berapa hari buat tuan? Tu event tu kan? Event tu dia buat 5 hari, 6 hari. Ada rezeki saya pergi jumpa tuan kat Alostar dari Padang Seraya. Mai. Tuan malam ni live tak? Malam tak live. Siap petang ni dah live. Malam malas live. Seram kena marahkan bini. Tak. Pak Mentua tengok live tuan tak? Mana? Tak tahulah. Pak Mentua saya bawa balik daripada umrah kali kedua dia. Bila Malaysia nak hantar tentera? Nak hantar macam mana? Dalam Malaysia pun tak cukup.
Tuan terlibat tak operasi cari helikopter tempas kat Bario? Tak terlibat. Bini berapa dah tuan? Bini saya 2 orang dah. Bini pertama, lepas tu bercerai, lepas tu saya dah jadi duda sekejap, lepas tu baru saya kahwin dengan ustazah ni. So bini saya sebenarnya 2 orang, tapi yang sekarang dia 1 lah. So maksudnya daripada dulu hanya 1 je lah. 1, lepas tu solo, lepas tu 1 balik. Itu je. Bosan-bosan main apa ni? Main apa? Seram income tax hujung tahun. Tahu tak apa? Ayah saya bekas tentera, tak nak jadi polis. Apa tak faham? Okey. Cantik baju tu background pocun. Oh ya kah? Cerita pasal naga side sini. Bila nak tambah ada 3-0 lagi? 9 Yankee 29 Junior. Saya cakap terus terang lah. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh tambah. Bukan tak boleh tambah kerana begini. Tak. Saya dah tu. Tak boleh. Cukuplah yang terakhir yang Rusia tu. Itu yang terakhir. Dah. Hati saya sudah tertutup kepada mana-mana orang lagi dah. Takbir. Kenapa cerai? Oh, itu saya ada letak kisah tu panjang berjela. Dekat saya punya, macam mana nak sebut yang U tu? UT tu. Macam mana nak sebut dalam TikTok? Nanti kena ban. Tolong komen kan? So, diorang cari video tu. Kisah jumpa ustazah. Bukan. Tajuk dia jodoh daripada Tuhan kan? Betul tak? Betul tak? Tajuk dia jodoh daripada Tuhan kan? Tu. Itu dah rasa dekat banyak juta kat orang tengok tu. Tu saya dah ceritakan dahulu. Tolong komenkan. Ayam merah, okey betul. Tak boleh saya sebut rumah merah, nanti dia punya tu. Anda cari kat situ. Kisah patah hati dan jodoh dari Allah. Tu nama tajuk dia. Kisah patah hati. Itu hari cakap Korea, mana ada Korea? Sebut white tak boleh sebut. Saya dah tanya dah, dia punya algoritma dia tetap macam tu. Okey guys. Pukul asap pukul apa? Sembang enggak? Gelak-gelak juga. Lagi 10 minit kan asar? Okey. Asar je kita tutup. 4.38. Okey. Asar pukul apa? Asar pukul apa? Korang nampak tak? Saya tanya soalan perangkap tu sebenarnya. Bila anda jawab, di mana anda punya asal tu pukul berapa, jadi saya tahu anda kat kawasan mana. Faham? Siapa kata 4.38, jadi saya tahu anda berada kat kawasan mana. Anda kata asal pukul 4.42, saya tahu anda duduk kat kawasan mana. Nampak tak? Kan susah pun sebenarnya. Nak jadi perisik ke? Kita tanya satu soalan, yang mana jawapan tu akan menunjukkan di mana orang tu berada. Sebagai contoh gambar ni. Kalau anda tengok betul-betul gambar ni, kan? Kalau ada orang kata dia punya asal dia, saya tanya soalan perangkap. Asal apa? Dia pun jawab. Sekejap lagi saya boleh tahu dia ni kawasan mana. Kalau kata, tuan, dah masuk asal tempat saya. Jadi saya tahu dia duduk kawasan mana. Okey. Itu cara dia. Sama macam anda tengok gambar ni. Anda tengok gambar ni. Setiap kali anda tengok gambar, okey, tengok gambar ni betul. Apa yang anda nampak? Ni saya nak bagi ilmu ni. Okey. Anda tengok betul-betul dekat sini. Tengok bayang-bayang. Nampak tak ni? Nampak bayang-bayang ni? Bayang-bayang belakang badan saya ni, nampak? Okey. Bayang-bayang di sini menunjukkan, nampak panjang bayang-bayang tu? Pendek je kan? Jadi anda boleh tahu matahari berada kat atas ni. Dan matahari sedang apa? Sedang turun. So, bila anda tengok video ni, gambar ni, anda boleh tahu bahawa gambar ni ditangkap pukul berapa dan menghadap mana. Okey. Ni saya bagi clue paling mudah sekali. Lepas tu kita tengok background belakang ni pula.
Kita boleh tengok, okey, ini ada kawasan perumahan, kan? Okey, ni bukit apa? Ni ada laut. So maksud dia ni laut. Malaysia ni laut ada 2 je. Tak mungkin berada dekat kawasan ni mesti berada di kawasan Kedah. Okey, tu cara dia. Tak susah pun. Kan? Tu soalan perangkap. Dulu kalau siapa pergi khusus pegawai perisikan pasukan atau panggil IO lah, Intelligence Officer Course, dekat Polaris, Pusat Latihan Risik, saya pergi kursus tu. Jadi dia akan ajar lah salah satu teknik-teknik soal jawab, salah satu teknik kita membaca gambar, baca peta, salah satu teknik macam-macam. Lepas tu teknik soal siasat tentera lain. Dia lebih kepada, sebab ingat polis dia soal siasat kepada orang awam, penjenayah tu orang awam lah. Tapi tentera, kita nak soal siasat orang yang sama-sama pakar. Sebagai contoh, kita tangkap seorang komando ataupun perisik yang ilmu dia dan pengetahuan dia antara sama level dengan kita atau lebih daripada kita. So cara kita nak soal siasat tu lain. 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 Dia punya tu memang lain. Dia ada fasa-fasa dia. Itulah. Sebab katakanlah kita tangkap seorang perisik daripada mana-mana negara ke, ataupun komando daripada mana-mana negara, dan kita nak soal siasat dia. Bang, kalau setakat hang bagi biasa-biasa punya soal siasat, hang tumbuk sepak terajang apa ke macam ni, tak keluar satu benda pun kat dia. Tak keluar satu maklumat pun kat dia. Sebab itu, tentera ada teknik soal siasat yang khas untuk orang-orang macam gitu. Kan? Panjang dia soal siasat dia, lain cerita dia. Okay. Tapi saya bukannya korisik. Saya pergi kursus tu je. Jadi saya tahulah. Sebab kursus tu dia asas. Mereka kena sambung dengan counter intelligence, bla 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 bla. Dulu Polaris dekat Sungai Buloh. Sekarang dah tukar lah dekat Mentakap. Dulu kat Sungai Buloh. Waktu tu Sungai Buloh tu pekan cowboy. CIA dengan Mossad dalam teknologi. Tak. Mereka pun ada mereka. Dia panggil Human Intelligence, HUMINT. Dalam segala jenis intelligence, perisikan pun, dalam segala jenis pun, human tetap yang paling penting. Anda kata SIGIN ke, Signal Intelligence ke, anda kata sekarang data ke, Data Intelligence, anda kata macam-macam, tapi di hujungnya, human tetap relevan sepanjang zaman. Human Intelligence. Semua peralatan-peralatan ke segala-galanya hanyalah benda yang membantu untuk mengukuhkan sesuatu maklumat. Tu je. Okey, jom asah. Jom. Solat asah. Terima kasih yang bagi gift. Siapa yang tak bagi gift, bagi sekarang. Siapa yang tak bagi gift, simpan gift tu nak standby kat Amoy lah apa semua, tak usah bagi diorang, bagi saya. Saya nak kumpul. Sebab saya nak bagi kepada orang baik-baik. Korang banyak gift simpan, coin-coin berlambak, lepas tu nak bagi kat Amoy lah, bagi kat itu, bagi saya. Saya kumpul. Bukan bagi-bagi saya sposin pun tak pernah guna. Tahun lepas saya punya coin ada 100,000 coin. Semua habis kita sedekah. So semua anda bagilah, anda bagi. Saya tak pernah tunaikan. Tunai apa kita bagi ke orang lah. Tu yang kadang-kadang, tahu sedar tak yang kadang-kadang yang rumah anak yatim tu dia buat live. Waktu tu lah bagi. Saya tolong bagi kan. Bagi. Bagi banyak-banyak. Bagi sekali keluar paus. Dia pun sonok. Kan? Tu semua anda punya tu kita dapat pahala lah. Saya ni postman je. Tukang push, tukang hantar. Yang mana masjid, yang mana ustaz-ustaz, kita bagi gift kat situ. Rumah anak yatim, pusat tahfiz. Tahu tak view diorang sikit je, dia lah 15 orang, 20 orang, kadang-kadang 7 orang. Yang tu saya bagi tu kat situ. Okey. Dah. Terima kasih. Nanti kita kumpul gift-gift tu. Okay. Dan saya selalunya gift-gift tu saya akan bagi balik pada anda semua. Jangan risau. Saya tak pernah tunaikan 1 sen pun. Saya ada bisnes lah. Saya buat bisnes. Kan, nak buat apa saya nak tu? Tuan suka bagi kat awet cantik kan? Tak payah nak bagi awet cantik buat apa? Kan? Itu pakai duit sendiri. Awet cantik tu orang bagi gift. Kan? Korang ni pun tak pandai lah. Dia buat live kat depan. Belakang telefon dia tu ada power dia. Kan? Power dia tengah duduk. Dia pun pura-pura. Korang pun jantan-jantan dalam tu pun bodoh. Bagi macam-macam. Lepas tu dia end live, boyfriend dia tanya, sayang,
Berapa banyak duit kita dapat hari ni? Oh, banyak bang. Jomlah, I belanja je lah. Faham? Tak adanya yang dia tulis sini, saya single. Kepala otak abang single. Logik lah. Yang bodoh je jantan kebret dalam TikTok lah. Bagi gift. Kawan tu pun, thank you abang. Bodoh lah. Kan? Korang tak tahu belakang telefon tu yang dia tengah buat live. Belakang tu boyfriend dia. Boyfriend dia tengah pakai kain tuala baik. Boyfriend dia tak kerja, harap muka je handsome. Kan? Aduh. Okay. Lepas tu saya buat fikir dengan Amoy tu, saya buat kacau je. Okay, dah lah, jom. Okay, Azan. Okay, jom. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.